Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah hari ini kita akan mengulang kaji pelajaran pertama bagi subjek akhlak. Memandangkan kita sudah pun habis, jadi kita akan ulang kaji semula. Jadi untuk yang subjek pertama ni, anak yang soleh. Anak yang soleh. Jadi mari kita lihat semula apakah itu anak yang soleh. Jadi pertama sekali, apakah maksud anak soleh? Anak soleh ialah anak yang taat kepada perintah Allah serta sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa. Itu adalah pengertian anak soleh. Jadi apakah dalil daripada Quran yang menyeru kepada manusia untuk taat? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, hendaklah kamu menyembah Allah dan jangan kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ini diceritakan dalam surah An-Nisa ayat 36. Jadi melalui dalil ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita bukan sahaja taat dan patuh kepada Allah, akan tetapi kita hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Baik. Jadi macam mana kita mahu menjadi anak yang soleh? Pertama sekali, ciri-cirinya kita kena taat kepada Allah. Taat kepada Allah iaitu dengan cara kita ikut segala perintah Allah, kita tinggalkan segala larangan Allah. Seperti mana yang Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 21. Yang kedua, apakah ciri-ciri anak soleh yang kedua? Yang kedua adalah taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul adalah dengan cara kita ikut sunnah baginda, iaitu berpandukan kepada Quran dan hadis. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Man yuti'ir Rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Dan barang siapa yang berpaling, yang tidak ikut Rasul dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Surah An-Nisa ayat 80. Jadi kita kena taat kepada Allah, satu. Kedua, taat kepada Rasul. Yang ketiga, taat kepada ibu bapa. Taat kepada ibu bapa. Macam mana taat kepada ibu bapa ni? Taat kepada ibu bapa ialah mengikut perintah mereka. Ikut perintah mereka. Selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maksudnya kalau apa-apa saja perintah ibu bapa kita kena ikut. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Luqman ayat 14, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Yang bermaksud, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapanya, iaitu ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan yang lemah, yang bertambah-tambah dan menyusukannya dalam 2 tahun. Jadi bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua ibu bapamu. Hanya kepada Allah tempat kamu kembali. Jadi di sini Allah ceritakan Allah perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa kerana ibulah yang mengandungkan kamu. Ibu juga telah menyusukan kamu dalam keadaan 2 tahun. Jadi Allah suruh bersyukur dengan cara berbuat baik kepada mereka. Akhir sekali, taat kepada guru. Taat kepada guru. Jadi ciri-ciri anak soleh yang last sekali adalah taat kepada guru. Taat kepada guru ialah mendengar dan mengikut arahan guru. Sabda Rasulullah, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlak. Diriwayatkan oleh Abu Darda. Maksudnya, jadikanlah dirimu orang yang berilmu, iaitu menjadi guru lah.
atau orang yang belajar, atau orang yang mendengar, atau orang yang mencintai ilmu, dan jangan jadi orang yang kelima, kerana kamu akan binasa. Jadi di sini Rasulullah cakap apa? Rasulullah suruh kamu sama ada kamu mau menjadi orang yang ada ilmu, ataupun orang yang belajar, ataupun orang yang mendengar, ataupun orang yang mencintai ilmu. Antara empat ni sahaja Rasulullah suruh jadi. Tapi jangan jadi orang yang kelima kerana kamu akan binasa. Orang yang kelima ni apa? Yang bukan daripada golongan empat-empat ni. Jadi, ringkasnya ciri-ciri anak soleh ada empat. Yang pertama tadi apa? Taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasul. Yang ketiga, taat kepada guru. Dan yang terakhir, taat kepada yang ketiga, taat kepada ibu bapa. Dan yang keempat, taat kepada guru. Baik. Apakah hikmah? Hikmah ni apa? Hikmah ni kelebihan. Hikmah menjadi anak yang soleh. Kalau kamu jadi anak soleh, apa kelebihan yang kamu dapat? Yang pertama, kamu akan dipandang mulia. Dipandang mulia, orang semua suka. Orang semua muliakan kamu. Yang kedua, kamu akan dimurahkan rezeki. Rezeki kamu melimpah ruah kerana kamu disukai Allah, disukai Rasul, disukai semua. Lepas tu kamu mendapat balasan syurga. Kamu akan memperolehi ganjaran syurga. Kemudian kamu mendapat keredaan Allah. Dan ikatan kekeluargaan kamu juga semakin kukuh sebab kamu seorang yang baik. Kamu seorang yang berakhlak. Dan kamu akan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itulah dia, banyak sekali kelebihannya anak-anak. Kalau kamu menjadi anak yang soleh, anak yang taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasul, kepada guru, kepada ibu bapa. Jadi, last sekali kita akan Ustazah akan ajarkan kamu doa yang kamu boleh baca setiap kali kamu habis salat, iaitu doa untuk kedua ibu bapa. Ini wajib yang kamu baca. Apakah doanya? Allahumma ghfir lana, Allahumma ghfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami, dzunubana, Allahumma ghfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami semasa kami kecil. Ini doa yang kamu boleh baca. Allahumma ghafir lana dzunubana waliwalidaina warhamhuma kama rabbayana saghira. Okey, itu saja doa pelajaran kita hari ini. Ustazah akan sediakan latihan di WhatsApp. Jadi Ustazah harap kamu jawab latihan itu dan kamu hantar kepada Ustazah. Baik, terima kasih.